Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi adada kulli zarratin alfa marrah, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bertemu sekali lagi dalam program Tazkirah Ramadan yang merupakan tazkirah ringkas sepanjang bulan Ramadan pada tiap-tiap hari Isnin, Rabu dan juga Jumaat. Dan kita sedia maklum bahawa hari ini adalah hari Rabu yang terakhir dalam bulan Ramadan. Jadi kita sambung kembali dalam tazkirah Ramadan ini, di mana pada hari Isnin yang lalu telah kita melalui tentang bersifat lebih kurang, dan telah kita terangkan bahawa sifat lebih kurang itu adalah digunakan atau di-apply pada perkara-perkara yang bersangkutan dengan perkara-perkara dunia, bukan pada perkara-perkara akhirat. Jadi kita sambung dalam pembacaan kitab di sini. Dikatakan di sini, sikap berlebih kurang adalah hasil dari sikap merendah diri. Sikap lebih kurang adalah hasil dari sikap merendah diri, tawaduk, dan ini akan menyebabkan manusia senang kepadanya dan dekat dengannya, mudah urusannya, dan menjadikan kehidupan dan urusan orang lain juga menjadi mudah dan senang. Apa pengarang mengatakan? Sikap lebih kurang itu adalah hasil daripada sikap merendah diri daripada seseorang. Jika mana orang itu orang yang tawaduk, orang yang memang ada sifat tawaduk, sifat rendah diri dalam dirinya, maka dia akan memiliki sifat berlebih kurang dengan orang lain. Sehingga dengan sifat berlebih kurang itu akan membuatkan orang-orang di sekelilingnya merasa senang dengan dia. Merasa senang dengannya dan senang untuk dekat kepadanya. Kerana dia itu adalah orang yang tawaduk. Bila tawaduk itu ada, dia akan keluarkan sifat lebih kurang. Suami akan orang suami yang tawaduk, maka akan lahirlah sifat daripada suami itu sifat yang lebih kurang dengan isteri. Tidak menjadi orang yang cengih, tidak menjadi orang yang keras. Walaupun memang suami itu ada hak atas suami, hak kepada suami untuk pada tiap-tiap isteri. Tapi kerana sifat tawaduknya suami itu, dia akan lebih kurang dengan perkara-perkara dunia lah, seperti masakan dan lain-lain. Jadi perkara sifat lebih kurang itu lahir daripada orang yang mempunyai sifat tawaduk. Dan harus kita ingat, sifat tawaduk itu lahir daripada hati yang bersih. Sifat tawaduk itu lahir daripada hati yang bersih. Jadi kalau dia itu tidak memiliki hati yang bersih, maka yang keluar daripadanya juga bukanlah yang bersih. Semua yang keluar daripadanya itu adalah sifat-sifat yang tidak baik. Na'udzubillah. Kalau dia mempunyai sifat, kalau hati dia bersih, yang keluar daripadanya juga itu adalah bersih. Akhlaknya baik, pertuturannya senang untuk kita, senang untuk didengar dan diterima oleh orang lain, kerana dia datang daripada hati yang bersih. Jadi bila hati seseorang itu bersih, hati seseorang itu bersih, maka dia akan melahirkan akhlak yang baik. Salah satu akhlak yang baik itu adalah sifat tawaduk yang akan melahirkan sifat berlebih kurang. Dan sifat lebih kurang itu akan membuatkan orang-orang senang dengannya dan dekat dengannya. Jadi bila kita senang dengan orang, senang dengan kita, orang dekat dengan kita, maka Allah SWT lagi senang dengan kita. Itulah yang menyebabkan orang itu senang untuk memasuki syurga Allah SWT. Kerana ia disenangi. Akhlak itu disenangi oleh orang lain. Mudah urusannya dan menjadikan kehidupan dan urusan orang lain juga menjadi mudah dan senang. Dia bukan sahaja orangnya lemah lembut, orangnya lebih kurang, dan dia juga dalam masa yang sama, dia memudahkan urusan orang lain dan juga dia menyenangkan urusan orang lain. Orang nak berurusan dengan dia senang, orang nak bercakap dengan dia senang, orang nak mengadu masalah dia pun senang. Orang tak ada rasa yang semacam barrier antara dia dengan orang tersebut, kerana orang tersebut mempunyai akhlak yang lebih kurang. Jadi
Kalau kita tidak ada sifat lebih kurang, bermakna boleh kata kita tidak ada sifat tawaduk atau kurang sifat tawaduk kita, dan kurangnya sifat tawaduk kita itu kerana hati kita itu kurang bersih. Balik puncuk pangkal itu adalah hati. Hati kita bersihkan dulu. Terutama bulan Ramadan ni yang masih ada ni, kita bersihkan hati kita. Banyak-banyakkan istighfar, niat agar Allah SWT ampunkan dosa-dosa kita, ampunkan dosa ibu bapa kita, guru-guru kita, saudara mara kita, keluarga kita, isteri, anak-anak kita. Dan kemudian kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar bersihkan hati-hati kita, supaya daripada hati yang bersih itu maka akan lahirlah akhlak-akhlak yang baik dan juga bersih. Baik, jadi kita sambung lagi dalam sambungan daripada pembacaan kitab sini dikatakan, yang ketiga apa yang kita boleh ambil daripada hadis-hadis yang lalu adalah kaitan semuanya dengan kelembutan budi pekerti, yakni hati yang lembut. Kelembutan budi pekerti juga akan membuatkan orang lain dekat dan senang kepadanya kerana dirinya menampakkan sikap yang tawaduk dan merendah diri. Jadi dalam erti kata yang lain, jika mana seseorang itu dalam erti kata lain, sifat kelembutan budi pekerti adalah berasal daripada hati yang lembut. Sifat kelembutan budi pekerti adalah berasal daripada hati yang lemah lembut. Dalam erti kata yang lain, jika mana seseorang itu mempunyai akhlak yang lemah lembut, sopan santun akhlaknya, pertuturannya, bermakna dia berasal daripada hati yang lembut, hati yang baik. Sama juga, puncuk pangkalnya itu adalah hati. Puncuk pangkalnya seseorang itu adalah hati. Jadi kalau dia mempunyai akhlak yang lemah lembut dengan seseorang, bermakna ia kembali pada hati dia. Bermakna menunjukkan kepada kita bahawa hatinya juga begitu. Apa yang ada di hati, begitulah hati itu akan menerjemahkan. Hati itu akan terjemahkan apa yang ada dalam hatinya itu melalui budi pekertinya, melalui akhlaknya, perbuatannya itu. Jadi perbuatannya itu melambangkan apa dalam hati. Perbuatan seseorang itu, dia tidak akan boleh bercanggah dengan apa dalam hati dia. Tak boleh. Dia tak boleh, perbuatan hati yang zahir itu kontra dengan hati dia. Tak boleh. Bagaimana kita tak boleh kata macam, si fulan tu awak nampak dia kasar, tapi sebenarnya hati dia sangat lembut, hati dia baik. Tak. Kalau hati dia baik, dia akan terjemahkan kebaikan hatinya itu, akan menunjukkan hati yang baik itu kepada perbuatan yang dia selalu buat. Daripada perbuatan dia itulah kita dapat tahu bahawa hati dia tu macam mana. Umpama cermin lah, bagaimana hati dia itu baik, maka dia akan reflect perkara yang baik. Jadi kalau cermin tu baik, bermakna kita akan nampak kita punya sifat dengan sempurna. Kalau hati tu gelap, kita tak nampak clear kita punya diri sendiri. Begitulah hati kita dengan perbuatan kita. Jadi kalau kita menginginkan perbuatan kita baik, yang pertama sekali yang kita kena concern adalah hati kita. Dan kita dah pernah kata dan pernah tahu bahawa hati itu adalah raja dalam ibadat dalam diri kita. Dan Nabi pun kata jika hati itu baik, maka baiklah seluruh badannya. Semua baik. Budi pekertinya baik. Jadi hati itu melambangkan perbuatan zahirnya. Jadi bermakna dalam erti kata yang lain, kalau orang itu mengaku bahawa dia itu mencintai Allah dan Rasulnya, tetapi perbuatannya itu tidak sama dengan hatinya itu, maka ketahuilah apa yang dia ungkapkan itu adalah sebuah kebohongan. Maaf katalah. Kalau dia mengakulah, bermakna dia kata dalam hati saya mengakulah, dalam hati saya ni saya sangat cinta pada Allah, saya sangat cinta pada Rasulullah SAW. Tapi bila kita lihat kepada perbuatannya itu bercanggah dengan apa yang dia ungkapkan. Perbuatannya itu bercanggah dengan pengakuannya. Dia cakap dia cinta Allah, dia cakap dia cinta Rasulullah SAW, tapi bila time semayang, dia main-main. Hari ini semayang pukul 1.30, besok semayang pukul 4, minggu depan nanti semayang pukul 3.30. Tak tentulah. Kalau orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, pasti dia akan menjaga solat dia. Standby nak zuhur siang-siang, dah standby untuk zuhur. Masuk je bang zuhur, semayang qabliyahnya, kemudian diikuti dengan semayang zuhurnya, kemudian diikuti dengan semayang ba'diyahnya. Complete dah.
Pasal dia cintakan Allah. Kemudian bila tentang Rasulullah SAW pula, dia suka nak mendengar dan suka nak ambil tahu tentang sunnah-sunnah Nabi SAW. Dia suka nak ambil tahu tentang sunnah Nabi dan juga mengetahui, ambil tahu tentang sirahnya Nabi SAW. Kalau kita cinta orang tu, bermakna kita mesti nak kenal dengan orang yang kita cintai itu. Itu adalah perkara yang normal. Tapi kalau kita cakap kita mengaku cinta Nabi, tapi bila kata tentang Nabi pun kita tak tahu, bermakna perbuatan kita tak sengapa, tak serupa dengan apa yang kita mengaku. Bermakna kita cuma ngaku-ngaku saja. Hakikatnya Allah tahu hati kita ni macam mana. Jadi hati kita ini melambangkan perbuatan kita. Perbuatan apa yang dalam hati kita ini diterjemahkan kepada perbuatan kita. Jadi kalau perbuatan kita itu baik, bermakna dia berasal daripada hati yang baik. Kalau kita ni perbuatan kita buruk, akhlak kita buruk, bermakna dia berasal daripada hati yang buruk. Na'udzubillah. Baik, sampai di sini sahaja tazkirah kita. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada lusa insyaAllah. Ilahuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.